ada tengoklah nota ini dalam grup WhatsApp kita. Jadi kalau kamu tengok, tunggu sekejap. Okey, cikgu akan teruskan sahaja. Kalau kamu dapat lihat sebenarnya kita ada 6 jenis sifat bahannya, 6 jenis sifat bahan. Jadi yang pertama ialah keupayaan menyerap air, kedua ialah keadaan di air, ketiga ialah mengalir arus elektrik, keempat ialah kebolehan penembusan cahaya, kelima ialah mengalirkan haba dan keenam ialah kekenyalan bahan. Jadi ada 6 sifat bahan yang perlu kamu tahu untuk tajuk ini. Hari ini kamu tengok sebelah sini kan sudah penuh. Kita akan belajar 3 sahaja. Yang pertama ialah keupayaan menyerap air. Jadi menyerap air boleh bahagi kepada 2, 1 serap air dan 1 kalis air. Yang kedua ialah keadaan di air, dia boleh bahagi kepada terapung dan tenggelam. Dan ketiga ialah mengalir arus elektrik. Yang boleh mengalir, kita panggilkan dia sebagai konduktor elektrik. Konduktor elektrik. Yang tak boleh mengalir tu kita panggil penebat elektrik. Macam mana kita tahu dia dapat serap air atau tidak? Macam mana kita tahu dia terapung atau tidak? Dan macam mana kita tahu dia mengalir elektrik ataupun tidak? Jadi untuk itu kita akan tengok video lah supaya kita lebih faham. Eksperimen memang tak dapat kita buat, jadi kita tengok video. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, yang pertama sekali kita akan tengok menyerap atau kalis air. Jadi kita tengok video ini sekejap. Okay, tunggu sekejap. Jadi yang pertama sekali kita ada 6, kita belajar 3. Hari ini kita akan belajar yang pertama menyerap air ataupun kalis air. Michael sedang membantu ibunya di dapur. Apabila dia menuang air ke dalam mangkuk kaca, dengan tidak sengaja, dia tertumpah air di atas meja. Ia mengambil sekeping lembaran plastik daripada pemegang. Dapat Kemudian, dengar tak kamu? dia cuba untuk membersihkan tumpahan tersebut. Lembaran plastik... Dapat dengar ke kamu? Cikgu share sekali lagi. Tunggu. Cikgu stop presenting dulu. Okey, cikgu share sekali lagi. Kalau kamu dapat dengar, kamu beritahu cikgu ya. Cikgu share sekali lagi. Okey. Michael sedang membantu ibunya di dapur. Apabila dia menuang air ke dalam mangkuk kaca, dengan air. Jadi, ia tidak...
Okay, tunggu sekejap. Cikgu stop presenting dululah. Lunch cikgu pun tak jadi hari ini. Okay. Kamu dapat dengar ke? Dapat dengar ke? Dapat. Dapat loh. Sebab tadi video kamu dapat dengar bunyi? Dapat. Dapat oh. Sebab cikgu sini tak dapat. Okey, tidak apa. Cikgu akan cuba sekali lagi. Cikgu cuba sekali lagi. Tengok Menyerap macam mana. air. Okey, tunggu Begitu juga dengan bahan-bahan. Okey, boleh sudah. Okey, kita mula sekali lagi. Michael sedang membantu ibunya di dapur. Apabila dia menuang air ke dalam mangkuk kaca, dengan tidak sengaja, dia tertumpah air di atas meja. Ia mengambil sekeping lembaran plastik daripada pemegang. Kemudian, dia cuba untuk membersihkan tumpahan tersebut. Lembaran plastik tidak menyingkirkan tumpahan air. Eddie cuba untuk membersihkan tumpahan dengan menggunakan kertas tisu. Tumpahan air kini disingkirkan sepenuhnya. Sesetengah objek tidak boleh menyerap air dan sesetengah boleh. Lembaran plastik tidak sesuai untuk mengelap tumpahan air di mana-mana permukaan. Ini adalah kerana plastik adalah kalis air. Jadi, ia tidak menyerap air. Begitu juga dengan bahan-bahan seperti logam, getah dan kaca adalah kalis air. Ia tidak menyerap sebarang air. Tumpahan air kekal. Getah adalah kalis air. Ia tidak menyerap air. Kaca adalah kalis air. Ia tidak menyerap air. Beberapa menyerap air. Contoh ini adalah tuala tangan, kertas tisu dan tali pinggang kulit. Objek ini menyerap air. Tuala tangan yang diperbuat daripada kapas menyerap air. Kertas Dapat tisu dengar ke? dibuat daripada kertas. Kertas tisu menyerap air. Satu tali pinggang kulit diperbuat daripada kulit. Bahan kulit menyerap air. Cikgu rasa lunch cikgu terputus-putus. Kamu, aduhai, apa nak buat kita? Masalah lunch cikgu rasa. Okey, tunggu sekejap. Yang Mira ni siapa ya? Dapat dengar? Mira ni siapa? Ya. Adrayani kah? Adrayani ya? Okey. Lunch cikgu terputus-putus. Cikgu pun tak tahu kenapa. Tengok sekarang semua dah keluar dah sekarang. Jadi kalau kamu masih ada, cikgu tunjukkan ini saja. Kalau tak jadi, kita guna WhatsApp saja. Jadi ini cikgu nak tunjukkan. Tadi kita tengok tentang menyerap air dengan kalis air. Menyerap air itu dia ialah kertas dengan kapas. Kalau tidak menyerap air, kita panggil kalis air. Jadi kalis air itu kita boleh terdiri daripada kaca. Dia boleh terdiri daripada plastik ataupun getah. Okey, jadi ini ialah yang pertama. Jadi yang kedua, cikgu akan tunjukkan yang kedua. Itulah line cikgu tidak baik. Tunggu sekejap ya. Jadi yang kedua, kita tengok adakah dia timbul ataupun tenggelam. Jadi kita tengok adakah benda itu akan timbul dan tenggelam. Kita belajar 3 hari ini. Jadi yang kedua, keupayaan di atas air. Jadi kita tengok dia timbul ataupun tenggelam. Tunggu sekejap. Eddie dan adiknya Michael sedang melihat akuarium.
Mereka melihat banyak ikan yang berwarna-warni berenang di sekitar batu karang dan jambatan seramik. Pasir berada di bahagian bawah. Tumbuhan air dengan beberapa biji batu kecil berada di satu sudut. Michael mengambil coklat dari poketnya dan memakan coklat itu. Kemudian, dia membuang pembalut plastik tersebut ke dalam akuarium. Pembalut plastik itu timbul di permukaan air. Eddie berkata, "Jangan buat begitu." Michael memungut pembalut itu. Dia kemudiannya bertanya, "Mengapakah pembalut ini tidak tenggelam ke bawah seperti batu karang, pasir dan batu-batu kecil?" Eddie menjelaskan bahawa bahan yang berbeza mempunyai kebolehan yang berbeza untuk timbul di permukaan air. Jadi kita tengok gambar ini. Jadi ada bahan yang akan berada di atas air, ada bahan yang berada di bawah air. Jadi siapa yang di atas air itu kita cakap dia timbul. Kalau timbul contohnya kayu, contohnya plastik. Jadi ini ialah contoh yang timbul. Sesetengah objek timbul di permukaan air. Objek-objek yang diperbuat daripada plastik seperti pembalut gula-gula dan botol air mineral plastik timbul di permukaan air. Objek-objek yang diperbuat daripada kayu seperti rakit kayu juga timbul di permukaan air. Sesetengah objek tenggelam di dalam air seperti yang terdapat di bahagian bawah akuarium. Duit shilling emas dan perak juga tenggelam di dalam air. Objek yang diperbuat daripada tanah liat seperti pasu seramik tenggelam di dalam air. Objek-objek yang diperbuat daripada getah seperti tayar kita dengar dan kaca sajalah, seperti kita botol dengar kaca saja. juga Nanti tenggelam cikgu di dalam terangkan. air. Okey, line memang tidak jadi. Jadi kalau kamu tengok di sini, yang kedua tu kita tengok dia keadaan di air. Kalau kamu dapat lihat sebab cikgu tak nampak juga. Jadi yang pertama sekali dia mungkin akan terapung. Terapung contohnya rakit kayu tadi dengan botol plastik. Kalau yang tenggelam dia boleh diperbuat daripada logam. Dia boleh diperbuat daripada kaca, seramik tadi ataupun kayu. Jadi tadi yang pertama kita belajar tentang serap air dengan garis air. Sifat yang kedua ialah keadaan di air iaitu sama ada dia akan terapung ataupun tenggelam. Kita belajar 3, jadi ini ialah yang ketiga. Jadi kita akan tengok satu lagi video. Itulah cikgu tidak baik hari ini. Tidak apa, kita cubalah. Lepas kita tengok ini, nota kamu kena buat tapi nanti kita akan terus buat dengan latihan. Okey, jadi ini ialah tentang bahan yang mengalir elektrik dengan bahan yang tidak mengalir elektrik. Jadi kita akan tengok video ini sekejap. Konduktor atau penebat elektrik. Hari sudah lewat petang dan Eddie serta Michael masuk ke bilik tidur mereka. Bilik tersebut adalah gelap kerana mentol di dalam bilik semuanya dimatikan. Eddie menekan suis lampu. Mentol di dalam bilik bernyala. Dia menutup suis dan mentol tidak bernyala. Eddie kemudian meminta Michael menjelaskan mengapa hal ini berlaku. Michael menjelaskan bahawa apabila suis lampu ditekan, arus mengalir dalam wayar dan menyalakan mentol. Apabila suis dimatikan, tiada arus mengalir dalam wayar. Mentol tidak bernyala. Eddie masih keliru. Keesokan harinya, Eddie pergi ke makmal sekolah. Eddie meminta guru sains untuk menerangkan mengenai konduktor dan penebat elektrik. Guru menyediakan litar elektrik ringkas untuk menjelaskan kepada Eddie. Litar ini terdiri daripada sel kering, mentol, wayar elektrik, paku besi dan 2 klip buaya. Apabila kedua-dua klip disambungkan dengan paku besi, mentol bernyala. Guru menjelaskan bahawa paku besi adalah konduktor elektrik yang membolehkan arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, kita akan belajar 3 jenis. Kita belajar 3 jenis sifat bahan hari ini.
Ya, cikgu rasa kamu tidak dapat dengar suara cikgu. Tapi kita akan belajar 3 jenis. Tunggu sekejap. Kita akan belajar 3 jenis sifat bahan hari ini. Ada 6 semuanya. Yang ketiga ialah mengalir elektrik. Kalau dia dapat mengalir elektrik dan menyalakan mentor ini, kita panggil ini sebagai konduktor elektrik. Konduktor elektrik. Kalau dia tidak dapat mengalir, kita panggil penebat elektrik. Penebat elektrik. Apabila ia disambungkan merentasi kedua-dua hujung klip buaya. Ini adalah sama dengan suis ditekan dan mentol bernyala di dalam bilik. Semua logam adalah konduktor elektrik. Contoh logam yang mengalirkan elektrik ialah kuprum, perak Itu dan semua aluminium. logam ya. Apabila pembaris plastik disambung pada klip buaya, mentol tidak menyala. Ini menunjukkan bahawa pembaris plastik adalah penebat elektrik dan tidak membolehkan tenaga elektrik melaluinya. Contoh lain bagi penebat elektrik termasuk getah, kayu, kaca, kulit dan kapas. Jadi kalau kamu tengok, kalau dia tidak menyalakan mentor, jadi ini kita panggil dia sebagai penebat elektrik. Penebat elektrik. Jadi kalau kita tengok balik nota kita, jadi kita kan ada di sini. Kita tadi sudah tengok yang pertama, keupayaan menyerap air. Jadi dia boleh serap air ataupun kalis air. Kedua ialah keadaan di air, dia boleh terapung ataupun tenggelam. Dan ketiga ialah mengalir arus elektrik. Jadi ini yang kita sekarang tengok. Kalau dia dapat menyalakan mentor, jadi dia ialah konduktor elektrik. Kalau dia tidak dapat menyalakan mentor, kita panggil dia sebagai penebat elektrik. Siapa yang dapat mengalir elektrik? Biasanya logam, besi. Jadi ataupun karbon. Karbon ialah pensel hitam kamu itu. Itu boleh mengalir elektrik. Yang tak boleh mengalir elektrik, kayu, plastik, getah. Jadi nanti kamu kena buat sini. Sini kena biar kosong macam Faris, Dila dengan Fika. Jangan hias dekat sini sebab ini nanti kita akan buat sebelah macam ini juga. Okey, boleh ya? Jadi kita akan terus tengok latihan. Agak lewat dah. Jadi ini ialah buku teks kamu. Cikgu buka latihan sekejap. Nota kamu kena buat sendiri ya. Sebab cikgu tidak sempat. Jadi kita tengok nota, kita tengok latihan sekejap. Aduh, tengoklah line cikgu. Okey, jadi ini ialah apa yang akan kita buat. Jadi sepatutnya kamu ada latihan ini dekat kertas kamu kan. Jadi kita akan tengok satu persatu. Ada yang telah kamu belajar, ada yang belum lagi kamu belajar. Jadi kita tulis dulu tarikh dengan hari. Hari ini ialah hari Jumaat. Dan hari ini ialah 6 Ogos. Jadi Jumaat 6 Ogos. Kita sudah masuk tajuk baharu iaitu tajuk hari ini sifat bahan. Sifat bahan ada 6. Tapi kita akan belajar 3 hari ini. Hari ini kita akan belajar 3. Tapi ini dia campurlah, kita tengok. Jadi sifat bahan, raja di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh seorang murid. Nyatakan sifat bahan objek yang digunakan dalam setiap aktiviti itu. Jadi pertama sekali, masih ingat video tadi, air tumpah, dia lap dengan air, dia lap dengan kain ataupun kapas. Jadi apakah sifat bahan yang ditunjukkan di sini? Dia nak tunjukkan benda ini. Benda ini dia dapat serap air ke tak dapat serap air? Kalau kita mengelap dengan kain, dia sepatutnya boleh serap air. Jadi apa sifat dia? Sifat dia ialah menyerap air. Menyerap air. Jadi jawapan dia menyerap air. Jadi sifat dia ialah menyerap air.
Boleh ikut? Boleh. Cikgu harap line kita okey ya. Cikgu risau line kita tak okey. Yang kedua, macam gambar tadi, video tadi, dia nak menyalakan lampu. Dia guna kunci. Kunci itu diperbuat daripada logam. Jadi logam itu akan menyalakan lampu. Jadi kamu tengok sini, dia menyalakan lampu. Kalau dia dapat menyalakan lampu, kita panggil logam ini ataupun kunci ini konduktor elektrik. Konduktor elektrik. Sebab dia dapat mengalir elektrik. Jadi yang kedua, B ini sifat dia ialah konduktor elektrik. Cikgu teruskan. Yang C itu, dia ada payung. Payung itu mengelakkan dia daripada basah. Jadi payung itu tidak menyerap air. Kalau tak menyerap air, apa kita panggil? Kita panggil dia sebagai kalis air. Kalis air. Tak apa, kita tunggu saja. Okey, kalis air. Kalau kamu rasa cikgu suara berhenti, kamu tunggu sahajalah. Tunggu saja. Okey, ini telah kita belajarkan serap air, kalis air, konduktor elektrik kita dah belajar. Okey, ini kita mungkin tidak belajar. Ini spring, bila kita tarik, dia boleh jadi panjang. Kalau kita lepaskan, dia balik semula kepada bentuk asal. Ini kita akan belajar minggu depan. Sifat dia ialah kekenyalan. Kekenyalan. Jadi ini kita tak belajar, tapi kita belajar minggu depan. E dengan F, ya, kita belajar. E kalau dia di atas air, kita panggil dia apa? Timbul. Kalau dia di atas air, Timbul. timbul lah. Timbul. Kalau dia di bawah air, kita panggil dia sebagai tenggelam. Jadi tak susah, cuma line cikgu putus-putus. Jadi cikgu harap kamu dapat siapkan saja. Jadi cikgu ulang semula. Yang pertama ialah menyerap air. Kedua, konduktor elektrik. Ketiga, kalis air. Keempat, kekenyalan. Dan kelima, timbul. Dan kalau dia di bawah itu, tenggelam. Kita teruskan ke latihan. Kita ada 2 lagi. Jadi 8 buat 8 dah. Okey, tidak apa. Jadi kamu tengok ini kita tulis Jumaat dengan 4 Ogos dulu. Okey, jadi tulis dulu tarikh dengan hari. Jadi sekarang kita menjawab soalan-soalan berikut. Kalau putus, tunggu saja ya. Okey, 2 keping roti telah dibungkus menggunakan 2 jenis pembungkus, C dan K. Boleh ya? Boleh. Okey. Okey, cikgu sambung. Sebanyak 50 ml air dituangkan ke atas kedua-dua roti yang telah dibungkus itu. Hasil daripada penyiasatan direkodkan dalam jadual di bawah. Jadi C itu roti itu basah. Kalau K itu roti itu kekal kering. Maksudnya kalau kita balut dengan J, kalau kita balut dengan J, dia basah. Maksudnya J itu dia menyerap air. Okey ke? Okey. Okey. K
K itu dia kekal kering. Maksudnya dia tidak menyerap air. Kalau tidak menyerap air, kita panggil kalis air. Jadi J itu dia basah sebab dia menyerap air. Jadi yang soalan pertama ini memang kalis air dengan serap air ya. Kalau dia kekal kering, kita panggil dia kalis air. Beritahu cikgu satu benda yang boleh serap air. Apa yang boleh serap air? Span boleh, kapas boleh. Tapi takkan span kita buat untuk membalut makanan. Sebab kita nak buat jenis pembungkus. Jadi contohnya paling senang kertas. Kertas. Span betul, tetapi span tidak sesuai untuk membalut makanan. Apakah bahan kalis air yang sesuai untuk membalut makanan? Kalis air tak serap air. Lasik lah paling senang. Lasik kita bungkus roti itu dia kekal kering. Jadi kamu mesti tahu contoh dia. Okey, cikgu akan sambung nombor 2. Raja di bawah menunjukkan 4 objek yang diletakkan di atas di dalam sebuah akuarium berisi air. Kita ada straw, pensel, duit shilling dan juga pemadam. Jadi kalau dia di atas air, kita panggil dia terapung. Kalau dia di bawah air, kita panggil dia tenggelam. Okey, tunggu sekejap. Jadi nyatakan bahan yang digunakan untuk membuat duit shilling. Duit shilling diperbuat daripada logam. Okay. Pensel pula, pensel diperbuat daripada kayu ataupun dia sekarang tanya bahan ya, bukan sumber. Jadi bahan dia diperbuat daripada kayu. Kalau dia tanya sumber, barulah tumbuhan. Kalau dia tanya sumber, barulah dia batuan. Kalau bahan, duit shilling logam, pensel kayu. Tengok cikgu. Okey, tidak apa. Cikgu harap kamu dapat tengok lagi. Cikgu teruskan. Jadi berdasarkan rajah pada halaman 58, buat satu peta pokok untuk mengelaskan objek-objek itu. Jadi kita akan buat satu peta. Kamu masih ada ke tidak? Sebab cikgu sudah terkeluar. Kamu masih ada? Okey, kita teruskan saja. Jadi untuk itu kita buat, sebab kita sekarang tengok dia keadaan di air kan. Kita tengok keadaan di air. Jadi keadaan di air ada 2 cerita. Satu boleh terapung, satu boleh tenggelam. Jadi buat satu peta pokok. Okey, satu boleh terapung. Jadi kita tulis terapung dekat sini. Satu boleh tenggelam. Kita tulis tenggelam dekat sini. Jadi satu terapung, satu tenggelam. Ya, kalau ada pembaris, guna pembaris. Jadi yang terapung tu siapa? Jadi kamu tengok balik gambar di atas tu. Straw. Okey, jadi kita tulis straw dengan satu lagi ialah pensel. Betul? Lepas itu tenggelam tu kita ada duit shilling dan kita ada apa tu atas tu? Semak dulu. Pemadam. Pemadam. Ya. Jadi ini ialah peta pokok. Okey, jadi
keadaan di air boleh terapung, boleh tenggelam. Terapung, straw, pensel. Kalau tenggelam, duit shilling. 8.34 dah. Cikgu ambil sikit lagi masa. Kita habiskan sampai nombor 3. Kita ada satu soalan lagi. Itulah pagi tadi line cikgu tidak baik. Okey, rajah di bawah menunjukkan 1 litar elektrik. Jadi litar elektrik ini ialah soalan yang sifat yang ketiga, iaitu mengalir elektrik. Rajah di bawah menunjukkan 1 litar elektrik ringkas yang digunakan dalam satu penyiasatan. Objek X mewakili objek yang akan diuji dari segi kebolehan mengalirkan arus elektrik. Cikgu teruskan ya. Okey, jadi ini ialah gambar. Jadi sekarang kita akan menggantikan switch. Tidak. Sekarang kita akan menggantikan objek X ini. Kalau objek X ini boleh mengalir elektrik, jadi dia akan menyalakan mentor. Kalau dia tidak dapat mengalir elektrik, dia tidak dapat mengalir elektrik. Okey, jadi sekarang kamu tengok kunci. Kunci diperbuat daripada apa? Kunci diperbuat daripada logam. Kalau logam, dia boleh mengalir. Kalau logam, dia akan buat mentor menyala. Kalau reben diperbuat daripada kain, kain tidak dapat buat dia menyala. Paku besi logam, jadi dia buat dia menyala. Tidak dapat buat mentor menyala. Jadi mentor tidak menyala kalau guna kayu ice cream. Menyala, tidak menyala, menyala, tidak menyala. Jadi soalan terakhir, apakah sifat bahan bagi objek yang dapat mengalirkan mentor? Kalau dapat mengalirkan elektrik, kita panggil dia sebagai conductor. Elektrik. Sebaliknya, kalau tidak dapat mengalirkan mentor, kita panggil dia sebagai penebat elektrik. Jadi hari ini kita fokus 3 sahaja. Yang pertama, dia menyerap air ke kalis air. Macam mana kita tahu? Kita tengok air di atas dia masih ada ke masih tidak ada. Kalau masih ada, kalis air. Kalau atas dia tak ada air, serap air. Kedua, kita tengok dia terapung ataupun tenggelam. Ketiga, kita tengok konduktor elektrik dengan penebat elektrik. Kalau dia mengalirkan cahaya dan buat mentor mengalir, itu konduktor elektrik. Kalau dia tidak mengalir elektrik dan tidak buat mentor menyala, itu ialah penebat elektrik. Jadi cikgu akan stop sharing. Jadi itu saja untuk hari ini. Cikgu minta maaf, line cikgu tidak baik hari ini. Mungkin kamu akan nampak dia terputus-putus. Tetapi ingat, nota kamu akan buat sendiri. Lepas itu yang latihan tu nanti cikgu akan share dalam grup WhatsApp juga. Okey, jadi kita ambil gambar sekejap. Okey, ke line cikgu. 1, 2, 3. Okey, tunggu sekejap. Kita ambil sekali lagi. 1, 2. Line tak itulah line tak bagus. 1, 2, 3. Tiga kamu, line cikgu tak bagus. 1, 2, 3. Okey, tak apalah. Jadi nanti cikgu akan share jawapan juga di dalam WhatsApp.
Kalau tadi terputus-putus kamu tak dapat dengar tu tidak apa. Jadi nanti cikgu akan share video ini balik dan juga cikgu akan tunjukkan jawapan juga. Boleh ya? Okey. Minta maaf lain cikgu tidak baik hari ini. Jadi kita cuba buat apa yang boleh sahaja. Jadi akhir sekali cikgu nak beritahu kita belajar 3 hari ini. 1, serap air atau kalis air. Kedua, dia timbul atau tenggelam. Ketiga, dia mengalir elektrik ke tidak. Kalau mengalir, konduktor. Konduktor. Kalau tidak, penerbang. Penerbang. Kita ada berapa sifat sebenarnya? Kita ada 6, tapi kita belajar 3 hari ini. Kita belajar 3 hari ini. Yalah hari Jumaat memang kita tidak sempat dalam awal. Itulah kita buat apa yang mampu ya. Jadi kita akan sambung belajar dalam WhatsApp. Boleh ya? Kita sambung dekat WhatsApp ya. Jadi nanti sila rujuk WhatsApp. Okey, dengan itu kita sudah selesai hari ini. Terima kasih kelas. Kita boleh tinggalkan kelas sudah. Okey?